أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini Allah Taala izinkan lagi untuk kita bertemu. Walaupun negara kita sekarang ni peningkatan kes COVID-19 duk meningkat balik, tapi kita masih cuba untuk teruskan kuliah-kuliah pengajian kita. Moga-moga jadi asbab kepada terangkatnya bala tu, insya-Allah. Insya-Allah kita sambung pada hari ini kitab Muyatul Musalli pada muka surat 18 pada kata kemudian membaca daripada sembahyang subuh dan maghrib. Ni dah nak cerita pula wirid selepas daripada sembahyang. Itu kita dah lepas dari itu. Selepas daripada sembahyang, sunat kita sapu muka kita serta kita ucapkan Allahumma adhib anni alhama wal hazan. Mana kita sapu muka kita tu, kita baca tu, sebelum kita sapu tu kita baca dulu Allahumma adhib anni alhama wal hazan. Lepas tu kita sapu muka kita. Dan kita dah cerita juga berkenaan dengan sapu muka selepas daripada sembahyang. Sebab ada golongan yang mengatakan sapu muka lepas sembahyang ni bid'ah. Maka kita dah jawab dah dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi pun ada sebut hadis itu. Cuma dalam kitab Al-Adhkar ditaklikkan hadis itu dhaif. Maka kita dah cerita dah hadis dhaif boleh kita guna untuk buat beramal dalam fadailul amal, dalam fadilah amal. Maka hari ini kita masuk pula pada bahasan wirid kita sembahyang. Apa yang kita nak baca selepas pada sembahyang? Kita dah biasa buat dah. Cuma ni dia cerita apa nak kena baca lepas ni, selepas ni baca apa. Nanti kita akan cerita juga turutan aturan bagaimana kita nak wirid selepas sembahyang. Dia kata kat sini kemudian membaca daripada sembahyang subuh dan maghrib. Ni khusus untuk sembahyang subuh dan maghrib. Baca apa tu? Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nak baca berapa kali tu? Dia kata baca 10 kali. Cuma yang ni aturan dia tak ikut macam kita nak buat selalu tu lah. Cuma kita cerita dulu bagi kita nampak dia punya gambaran dulu. Kebiasaannya kalau kita lepas habis sembahyang mula kita istighfar dulu 3 kali. Lepas tu kalau sembahyang maghrib dengan isyak kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu. Lepas tu kita baca Allahumma ajirna minan nar. Kalau sembahyang subuh dengan maghrib kita baca 7 kali. Lepas tu kita baca Allahumma antas salam tu. Lepas tu kita baca Fatihah, kemudian kita baca ayat kursi, kemudian kita berwirid, kita tasbih. Kita tasbih 33 kali, kita tahmid 33 kali dan kita takbir 33 kali. Ada kata riwayat 34 kali bagi cukup 100. Yang ni kita nak cerita dia punya tertib dia. Cuma dalam kitab Muyatul Musalli ni Syekh Daud
dia tak cerita ikut tertib macam mana kita buat. Tapi benda tu boleh juga kalau kita nak buat dengan cara macam ni. Dia kata kemudian daripada kita selepas sembahyang subuh dan maghrib, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu, kita baca sebanyak 10 kali. Sebab ada hadis daripada Abdul Rahman bin Qanam, dia kata Nabi SAW bersabda, man qala qabla an yansarifa wa yathniya rijlahu min salatil maghribi wa subhi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadil khair yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir tu 10 marratin kutiba lahu bikulli wahidatin 10 hasanatin wa muhiyat anhu 10 sayyiatin wa rufi'a lahu 10 darajatin. Ni dia cerita fadilat kita baca 10 kali tu apa dia. Maka kita tengok terjemahan dia. Dia kata sesiapa yang membaca sebelum berpaling dan melipatkan kakinya daripada solat maghrib dan subuh, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis tu 10 kali, dia punya fadilat dia nescaya dicatatkan baginya dengan tiap-tiap satu 10 hasanat, 10 kebaikan, dan diampunkan daripadanya 10 kejahatan, dan diangkatkan baginya 10 darajat. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Haytami. Maka selepas daripada kita semayang, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebanyak 10 kali khusus untuk semayang subuh dan maghrib. Apa dia punya ganjaran dia? Apa dia punya fadilat dia? Fadilat dia adalah kita akan dapat 10 kebaikan dan dihilangkan daripada kita 10 kejahatan dan diangkatkan derajat kita. Itu dia punya fadilat dia. Dan dibaca kemudian daripadanya, kemudian daripada kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kita baca astaghfirullahal azim 3 kali. Kita nak baca panjang pun tak apa. Kalau kita nak baca pendek pun, contohlah lepas-lepas habis sebenarnya kita baca astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Dah memadai dah. Cuma kita nak tanyalah sajalah. Kita peringat-peringatan. Kita dah biasa baca istighfar ni, kita baca lagu mana? Saya contoh dulu lah. Kita baca astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saya dengar orang baca dia berhenti kat tu. Dia kalau ikut moleknya, kita jangan berhenti kat situ, kita berhenti dekat illahu. Illa tu kalau orang mengaji bahasa Arab, dia huruf istisna. Istisna ni nak kecualikan. Mana kalau kita baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa, soalan macam kita kata aku minta ampun kepada Allah, Allah yang la ilaha illa, tidak ada Tuhan melainkan, kita berhenti. Lepas tu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Cara dia tak berapa nak kena. Eloknya kita berhenti dekat illahu. Lepas tu kita sambung balik. Apa kita baca lagu ni? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu wal al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tak apa kita baca lagu ni. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita baca lagu tu. Kita berhenti dekat hayyul qayyum tu. Lepas tu kita sambung dengan wa atubu ilaih. Sebab kita tak mau bagi berhenti dekat illa tu. Bila illa tu maksud dia kecuali, maka kita kata aku minta ampun kepada Allah, Allah yang tidak ada Tuhan melainkan. Lepas tu kita stop. Kita kata wal hayyul qayyum, dialah yang hidup dan berdiri dengan sendiri. Seolah macam kita berhenti dia. Dan lagi pula, kalaulah yang terbaiknya kita baca dengan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang tu yang terbaiknya. Yang tu kalau ikut dalam ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab ni, kena lagi kita baca dengan al-hayyul qayyum. Tapi janganlah orang baca. Tapi orang nak baca huwal hayyul qayyum. Tapi kalau ikut
ilmu bahasa Arab, elok lagi kita baca dengan huwal hayyal qayyum. Itu yang betulnya. Tapi kalau kita baca dengan huwal hayyul qayyum pun tak apa. Dia takdir dengan mubtada' yang mahzuh. Khabar bagi mubtada' yang mahzuh. Kalau orang mengaji bahasa Arab dia tahulah. Kalau kita baca dengan al hayyal qayyum tu jadi sifat. Yang ni kita baca je. Dia nak cerita tentang zikir selepas sembahyang. Lepas tu dia kata kemudian dibacanya, ini musalli tu, orang yang sembahyang tu dia baca Allahumma antas salam wa minkas salam fahyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lepas daripada dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lepas tu dia istighfar 3 kali, dia baca pula Allahumma antas salam. Cuma eloknya sebelum kita baca Allahumma antas salam tu kita baca dulu Allahumma ajirna minan nar. Kita baca 7 kali untuk sembahyang subuh dan sembahyang maghrib. Kalau sembahyang lain daripada sembahyang subuh dan maghrib, kita baca pilih 3 kali. Makna kata lepas kita sembahyang tu, misalnya kita sembahyang selepas isyak, kita baca juga Allahumma ajirna minan nar, kita baca 3 kali. Kalau untuk sembahyang subuh dengan sembahyang maghrib, kita baca 7 kali, barulah kita baca Allahumma antas salam tu. Dia ada hadis juga dari Thauban, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi istaghfara thalathan wa qala Salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis daripada Thauban dia sebut, dia kata Nabi ni bila mana selesai daripada sembahyang, Nabi akan istighfar 3 kali, selepas tu Nabi akan baca Allahumma antas salam tu. Nantilah sikit nanti baru kita cerita kesimpulan tertib dia yang kita duk amal ni kan. Macam ni Syekh Daud dia bubuh tak ikut tertib yang macam kita duk amal tu. Tapi kalau kita nak amal macam ni pun tak apa juga, tak salah. Lepas tu dia kata dan dibaca pula ayat kursi. Selepas daripada kita baca Allahumma antas salam tu, lepas tu kita baca pula ayat kursi. Maka hadis baca ayat kursi ni, maka kita pun tahu kan, antara hadis yang menceritakan tentang suruh kita ni baca ayat kursi selepas sembahyang dan di luar sembahyang. Mana kata bukan selepas daripada sembahyang, di waktu lain pun disuruh juga untuk kita baca ayat kursi. Antaranya ketika mana kita nak masuk rumah, maka semua tu jadi asbab pada terpeliharanya kita daripada segala. Dia ada hadis daripada Abi Umamah Al-Bahili bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamuta. Hadis ni tuan-tuan sedap kat ni. Nabi kata siapa-siapa yang baca ayat kursi selepas daripada dia sembahyang maktubah ni sembahyang fardu, maka Nabi kata lam yamna'hu, maka tidak menegah daripada dia masuk syurga melainkan mati. Mana kata selepas daripada kita habis sembahyang tu jangan tinggal ayat kursi. Tak kira lah sembahyang maghrib ke, isyak ke, subuh ke. Mana kata setiap kali selepas daripada kita habis sembahyang amalkan. Sebab apa? Sebab Nabi kata tak menegahkan dia daripada masuk syurga melainkan dia mati. Mati baru masuk syurga kan. Tak mati macam mana masuk syurga? Dan lagi pula ada amalan yang saya terima daripada guru saya. Kita baca ayat kursi lepas sembahyang ni, kita niatkan supaya ayat kursi jadi pelindung diri untuk kita. Mana kata selepas daripada kita habis sembahyang tu, satu kita amal ayat kursi tu sebab kita beramal dengan hadis Nabi ni. Nabi kata siapa yang baca ayat kursi selepas pada sembahyang ni tak menegah daripada masuk syurga melainkan mati ni. Satu lagi kata guru saya, kita amalkan ayat kursi ni selepas daripada kita sembahyang, kita niatkan jadi pelindung diri untuk diri kita. Maka kalau ada orang nak buat khianat kat kita ke, keluarga kita, ataupun ada jin ke, apa hantu ke, apa-apa ke nak kacau kita, insya-Allah kita terselamat.
Lepas tu dia kata dan baca syahidallahu hingga akhirnya. Tu ayat akhir dah. Dan amalan ni kita nak buat juga selepas daripada semayang kita baca. Kalau ikut tertib dia bukan macam ni kan. Kalau ikut tertib kita baca lagu lain. Cuma tertib yang dibuat oleh Syekh Daud ni, lepas ayat kursi tu, kalau selalunya selepas ayat kursi kita berzikir dulu kan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tapi kalau ikut tertib Syekh Dr. Fatani ni, selepas pada ayat kursi baca syahidallahu annahu la ilaha illallah. Sampai habis lah kita baca. Lepas tu dia kata dan mengucap subhanallah 33 kali dan alhamdulillah 33 kali dan Allahu akbar 34 kali. Maka selepas daripada kita baca syahidallahu annahu tu, kita baca pula, kita tasbih 33 kali, kita tahmid, kita kata alhamdulillah 33 kali dan kita takbir 34 kali. Kemudian selepas daripada kita takbir 34 kali itu, kemudian dibacanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lepas tu kita baca, kita sempurnakan dengan kita kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ada hadis dia cerita daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sabbahallaha fi duburi kulli salatin 33 wa hamidallah 33 wa kabbarallah 33 fatilka 99 wa qala tamamal mi'ati la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhir. Sampai habis kita baca tu, dia punya jawab dia punya ganjaran ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Dia punya ganjaran dia, siapa-siapa yang baca 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, 34 kali Allahu akbar, lepas tu dia sempurnakan dengan kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nabi kata diampunkan segala kesalahan dia, dan sekalipun kesalahan dia tu sebanyak buih di laut. Maka murad dengan dosa dia ni, kesalahan tu ini dosa-dosa kecil. Kita kena faham juga. Adapun dosa besar maka berhajat kepada taubat. Lepas tu, selepas daripada kita takbir tu, kita baca la ilallah wahdahu la syarikalah. Lepas tu dia kata dan baca pula Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Boleh juga kita nak tambah, mana selepas daripada kita habis sembahyang tu kita nak tambah ini pun boleh. Kita baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Kalau kita nak tambah lah. Ni dah habis dah zikir. Lepas tu dia kata kemudian dibacanya doa. Maka selepas daripada kita habis zikir tu, maka kita baca doa. Maka antara doa yang diajarkan oleh Daud, oleh Syekh Daud Fatani, maka dia bagi doa ni. Dia kata as'aluka mujibati rahmah, Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima ma'firatik wal qanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma ighfir lana warhamna warda 'anna wa taqabbal minna wa adkhilna jannah wa najjina minan nar wa aslih lana sya'nana kullahu. Allahumma inni as'aluka thabata fil amri wal azimata wa rushda wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa lisanan sadiqa wa qalban salima wa a'udzu bika min syarri ma ta'lamu wa astaghfiruka mimma na'lamu innaka anta 'allamul ghuyub
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini contoh yang Syekh Daud bagi doa selepas pada sembahyang. Ikutlah kita nak baca doa macam mana pun. Dan eloknya kita baca doa yang mathur. Mathur ni doa yang ada dalam Quran ataupun dalam hadis. Itu yang eloknya. Tapi kalau kita nak doa macam mana pun tak apalah. Ikutlah. Kita nak doa bahasa Melayu ke. Eloknya kita doa dalam bahasa Arab. Doa tu pula doa yang mathur yang disebut dalam Quran dan hadis. Ada lagi pula dia kata kemudian dibaca muawwidzatain. Muawwidzatain tu yakni kita baca qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas. Maka selepas daripada kita habis sembahyang tu kita wirid-wirid, lepas tu kita baca doa, lepas tu jangan kita bangkit lagi. Kalau kita nak teruslah, kita nak berzikir lagi, kita baca pula muawwidzatain. Muawwidzatain tu ini kita baca surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Sebab ada hadis daripada Uqbah bin Amir, dia kata amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwidzatain fi duburi kulli salatin. Hadis pada Uqbah bin Amir, dia kata Nabi SAW suruh kepada dia, ini suruh sunat, suruh kepada dia selepas daripada selesai sembahyang, Nabi suruh baca muawwidzatain. Maka muawwidzatain itu, murad dengan muawwidzatain itu ialah surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Dan ada juga lafaz riwayat Ahmad dan Abu Daud murad dengan muawwidzatain itu termasuk sekali dengan qul huwallahu ahad. Dan dibaca kemudian daripada sembahyang subuh dan maghrib, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Boleh lagi kalau kita nak tambah lagi selepas daripada sembahyang subuh dan maghrib, kita baca apa? Baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Baca berapa kali? Baca 3 kali dia kata. Ini ada sedap juga ni hadis dia ni. Hadis ada sebut hadis berkenaan dengan suruh kita baca raditu billahi rabba ni daripada Abi Salam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin muslimin yaqulu hina yusbihu wa hina yumsi 3 marratin raditu billahi rabba wa bil islami sallallahu alaihi wasallam nabiyya illa kana haqqan 'ala Allah an yurdiyahu yaumal qiyamah. Hadis daripada Abi Salam, dia cerita, dia kata Nabi SAW, Nabi kata tiada seorang hamba muslim yang membaca ketika pagi dan ketika petang baca 3 kali. Baca apa? Baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, kecuali adalah sebenar atau Allah Ta'ala meredaikan dia pada hari kiamat. Maka siapa yang baca ni, Nabi bagi jaminan Allah Ta'ala akan redha pada dia pada hari kiamat. Baca apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ni aku redha Allah Ta'ala Tuhan aku, dan Islam tu agama aku, dan Muhammad tu nabi aku. Dan dibaca Allahumma ajirna minan nar 3 kali. Lagi pula baca juga, kalau kita nak baca kita tambah dengan Allahumma ajirna minan nar. Kalau kita sembahyang seorang, kalau kita seorang kita kata Allahumma ajirni minan nar. Kalau ramai, kalau tuan-tuanlah kita jadi tok imam kan, kita baca Allahumma ajirna minan nar. Yakni ya Allah, aku minta berlindung daripada api neraka. Baca 3 kali yang tu. Dan lagi pula baca juga Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah Tuhanku, aku minta kepadamu akan syurga.
Boleh juga kita nak baca tu. Baca apa? Baca 3 kali juga. Dan lagi pula kita baca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Baca apa? Baca 3 kali juga. Kalau kita nak tambahlah ni. Sebab ada hadis daripada Khawlah binti Hakim, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata man nazala manzila thumma qala a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq lam yadurru syai'un hatta yartahila min manzilihi dhalika. Ni lah kita baca ni. Dia punya terjemah dia, sesiapa yang berhenti pada satu rumah, mana kata bila mana kita masuk sesuatu rumah, kemudian ia baca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq tu, nescaya tidak memberi mudaratkan dia sesuatu pun sehingga ia keluar daripada rumahnya itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka bila mana kita nak masuk dalam rumah kan, elok kita baca ni a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Yang ni aku berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan makhluk. Bolehlah kita buat beramal ni. Mana kata kalau kita nak baca lepas sembahyang pun boleh, mana kita nak masuk dalam rumah pun elok kita baca ni. Dan lagi pula baca lagi bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Baca apa? Baca 3 kali juga. Ni cerita tentang zikir aja. Zikir selepas sembahyang. Sama juga dia punya fadilat dia, takkan memberi mudarat akan dia oleh sesuatu. Kalau siapa baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Baca 3 kali juga. Dan lagi pula baca lagi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ni kita dah biasa dengar kan? Kita panggil apa ni? Dah tahu kita panggil apa ni? Kita dah baca apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Tu orang panggil apa tu? Itu orang panggil sayyidul istighfar. Maka penghulu bagi istighfar dia, inilah kita baca ni. Kita duk istighfar tu, istighfar lah kan, kita minta ampun Allah Ta'ala. Tapi penghulu bagi istighfar dia, ni penghulu bagi istighfar kita baca ni. Sama juga macam kita baca, kita kata sebaik-baik selawat, selawat apa? Selawat Ibrahimiyah. Kita baca dalam sembahyang tu kan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Baca sampai habis lah. Itu seafdal selawat ialah selawat Ibrahimiyah. Kalau lah contohlah siapa-siapa dia kata selawat, aku selawat ni lebih lagi. Abang ada selawat yang paling afdal sekali ialah selawat Ibrahimiyah. Istighfar, penghulu istighfar pada penghulu istighfar ialah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ni, ila akhir. Ada hadis daripada Barirah, dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Man qala hina yusbihu aw hina yumsi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, baca sampai bila ila akhir. Nabi kata famata min yaumihi aw min lailatihi dakhala al-jannah. Nabi kata siapa yang baca sayyidul istighfar tu, maka kalaulah orang tu mati pada hari itu ataupun pada malam tu, nescaya dia masuk syurga, Nabi kata. Ni dalam hadis ni. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mana kata kalaulah kita baca Sayyidul Istighfar, antara kelebihan dia adalah Nabi kata siapa-siapa yang baca Sayyidul Istighfar ni, maka dia mati pada hari itu ataupun pada malam tu, maka dia tu akan masuk syurga. Ni jaminan Nabi ni. Kita habis bab zikir je. Dan demikian lagi sayugianya diamalkan beberapa aurat ini. Aurat tu jamak daripada wirid. Kita dah kata wirid selepas sembahyang kan.
Dia lagi pula, dia bagi pula, Syekh Daud Fatani bagi pula kepada kita beberapa wirid-wirid yang boleh kita amalkan. Nanti dia beritahu wirid apa tu. Dia kata, dan demikian lagi sayugianya diamalkan beberapa aurat ini. Nanti dia beritahu aurat tu wirid-wirid apa tu. Kerana faedahnya amat besar dan mewajibkannya mengamalkan akan dia, akan aurat ini tu husnul khatimah. Maka kata Syekh Daud, siapa-siapa yang nak faedah yang amat besar, yakni mati dalam husnul khatimah, maka dia kena amal benda ni. Apa dia tu? Iaitu aurat ini tu, wirid-wirid itu dibaca pada pagi, kemudian daripada sembahyang subuh dan maghrib. Baca apa? Baca subhanad daimil qaim, subhanal qaimid daim, subhanal hayyil qayyum, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanal malikil qudusi, subhana rabbil malaikati war ruh. Syekh Daud kata, siapa-siapa yang nak faedah yang besar, maka dia kena amalkan benda ni. Kalau dia nak husnul khatimah, yakni mati dalam keadaan yang baik, maka kita kata mati dalam keadaan baik ni, mati mengucaplah. Maka kena amalkan apa? Amalkanlah subhanad daimil qaim ni sampai habis. Itu bolehlah kita nak hafal nanti kan. Selepas daripada ni kita hafal lah. Ingat hafal ni tak dan. Hafal ni tak ingat. Balik di rumah kita hafal. Zikir-zikir sini kalau kita nak amal banyak. Sampai kita rasa macam tak termampu lah. Kalau kita tengok kitab Al-Azkar Imam Nawawi tu sendiri tebal tu, cerita tentang zikir-zikir sahaja. Zikir lepas subuh, zikir waktu duha, lepas waktu duha nak kena buat apa, lepas lohak baca apa, lepas ni baca apa. Dia punya turutan dia tu banyak sangat kalau kita nak amal. Maka nak amal semua kan? Amal setara mana mampu kita. Mana yang kita mampu kita dah amal tu, kita amal lah. Mana yang kita boleh mampu. Syekh Daud kata kita amalkan tu sebanyak 3 kali. Kalau siapa yang nak husnul khatimah, maka dia amalkanlah bacaan tadi tu sebanyak 3 kali. Demikian lagi dia kena baca lagi, Allahumma inni a'udzubika minal makri wal istidraji. Baca 3 kali. Ni kalau siapa yang nak selamat daripada tipu daya ataupun istidraj. Kan istidraj tu kan kita dah maklum kan. Kadang-kadang orang tu harta banyak, semayang dak pun, maka yang itulah kita panggil istidraj. Allah Ta'ala bagi kepada dia tu dengan tujuan nak sesatkan dia lagi. Maka kita nak heran apa kalau contohlah kalau kita lah tiba-tiba main dalam fikiran kita kata awak lah orang non-Muslim lagi kaya pada orang Muslim. Kalau ikut logik kita katalah, kalau ikut logik akal kita kata sepatutnya orang Muslim lah kena kaya pada orang non-Muslim. Sebab kita duk semayang, kita ikut perintah Allah Ta'ala. Lagi pula bumi ni bumi Allah Ta'ala. Lagi pula Allah Ta'ala cipta kita pula umat Nabi Muhammad. Kita pula jadi orang Islam. Maka orang yang bukan Islam tu tak layak kita kata. Kalau gitulah kita pegang logik akal. Tapi kalau bagi orang-orang yang dia merasa cukup, dia syukur dengan apa yang Allah Ta'ala bagi, maka dia tak berasalah benda tu. Maka dia tahulah segala sesuatu Allah Ta'ala dah takdir dah sejak sedia kala lagi. Allah Ta'ala bagi orang tu kaya, ada hikmah dia. Allah Ta'ala bagi kita semana harta kita, ada hikmah dia. Dan ada pula Allah Ta'ala bagi pula kepada seseorang tu semayang dak, zakat tak keluar, tapi harta dia bertambah-tambah lagi. Yang tu lah panggil istidraj. Allah Ta'ala nak bagi dia sesat lagi, dan kita tak mau kalau lah macam tu lah kita kata. Kita minta berlindung lah, na'udzubillah min zalik. Kita tak mau jadi macam tu. Kalau lah kita ni banyak harta sekalipun, sampailah ke mati sekalipun, harta tu nak pergi ke mana? Dalam kitab Penawar Bagi Hati dia dah sebut juga, kalau lah orang tu banyak harta, dia tinggal harta pada anak dia, apa faedah dia tinggal harta pada anak dia? Dia kata tak apalah, nanti tinggal harta, nanti anakku kurang-kurang senang nanti. Kalau lah anak dia guna harta tu pada kebajikan, tak apa. Contohlah kalau dia tinggal harta tu, anak dia guna kepada maksiat, hak dosa tu ayah dia tu kena tanggung sekali.
Sebab asbab harta tu asbab harta dia. Bukanlah tak bagi kita kumpul harta. Ni salah faham pula. Tak boleh timpul harta kan? Boleh kita nak himpun harta. Cuma memadailah bagi kita himpun setara mana perlu saja. Dan lagi pula eloknya lah dalam kitab Menawar Bagi Hati tu, dia ni tak galakkan kita ni kita simpan harta untuk anak-anak kita. Bendang ke, duit banyak ke, takut nanti anak kita tu salah guna. Kalau kita percaya kepada anak kita, tak apalah. Kita tinggal anak kita nanti dia buat tafih ke, buat pondok, tak apa lagi tu. Boleh habis tak? Wirid dia panjang, wirid. Kita baca lagi. Dia kata demikian lagi istighfar. Lagi pula ada juga amalan yang boleh kita amalkan. Kita baca istighfar. Al-Arif Al-Amjad Al-Sayyid Al-Sharif Abdullah bin Alawi Al-Haddad alaihi manallahu tawali Al-Amdad. Dia kata apa? Setengah daripada mewajibkan husnul khatimah. Dia bagi jaminan tu. Setengah daripada mewajibkan husnul khatimah, tak kalah hendak mati, dibaca ba'dal maghrib. Ba'da dipibuh apa Arab sikit. Dibaca selepas daripada maghrib 4 kali. Baca apa? Baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbi filli. Habib Alawi Al-Haddad, salah satu daripada waliullah. Dia kata kalaulah dia bagi jaminan setengah daripada mewajibkan orang tu husnul khatimah. Mana kata kalau siapa baca ni selepas daripada sembahyang maghrib 4 kali dia baca, maka mewajibkan bagi dia tu husnul khatimah, yakni mati dalam keadaan yang baik. Bila mana nak mati, maka insya-Allah maka dia mati dalam keadaan husnul khatimah, yakni mati mucak. Eloklah kita amal hak mana yang kita mampu, kita cuba untuk meramai wirid-wirid ni. Dan lagi demikian lagi barang yang dinakal daripada Arif Al-Bakri, yakni Syekh Abu Bakar Syatta Al-Bakri, ni pengarang kitab I'anatul Talibin tu. Dia kata berkata ia Al-Arif Al-Bakri tu, Arif Bakri tu, dia kata barang siapa membaca akan selawat ini di dalam umurnya, ni tidak berkita selawat apa, dan jikalau sekalipun baca sekali pun tak apa, dia kata kalau kita tak mampu kita amal sekali je. Dia kata nescaya dipeliharakan akan dia, akan barang siapa tu dipelihara tu daripada api neraka, dan wajib baginya husnul khatimah. Dan bagi pula dia bagi jaminan siapa yang baca selawat ni wajib bagi dia tu mati dalam keadaan baik. Mana dia tu? Iaitu dia kata Allahumma salli ala Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqa wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ataupun orang panggil, saya dengarlah orang kata selawat Fatih. Ni selawat Fatih ni lah. Maka kalaulah kita tak mampu nak amal banyak pun, kita amal sekali pun tak apa. Kata Syekh Abu Bakar Syatta Al-Bakri, dia kata kalaulah siapa yang nak dipelihara daripada api neraka dan mewajibkan bagi dia tu husnul khatimah, maka bacalah selawat ni, selawat Fatih orang panggil. Dan lagi pula dia kata faedatun, ini satu faedah, setengah daripada perkara yang sudah mujarrab. Mana kata orang dah cuba dah dan jadi benda tu, orang panggil mujarrab. Kita nak sebut ubat tu mujarrab tak? Kita nak sebut mujarrab tu benda menjadi sungguh ubat tu. Apa maksud menjadi? Dah cuba banyak kali dan jadi. Tu panggil mujarrab. Bahasa dia. Dia kata dan setengah daripada perkara yang sudah mujarrab, yang dicuba dan jadi benda tu, barang yang disebut oleh Sayyidi Muhammad Qauthllah pada kitabnya yang bernama Jauhar. Kalau kita mengaji kata Jawahir. Yang apa ada yang terjemah dia tak? Nah, kita terjemah dia punya Melayu tu. Saya mengaji ditulis Jawahir, tapi kalau kita baca Jauhar pun boleh.
Jauhar dengan permata, jawahir pun jamak daripada jauhar, permata. Cuma dia kata setengah daripada perkara yang mujarab, bahawasanya barang siapa membaca pada hari Ashura. Hari Ashura tu ni 10 Muharram. Tulis sikit kat situ, Ashura ini 10 Muharram. Baca sebanyak 7 kali. Baca apa? Baca hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini mudah kita dah hafal selalu kan. Baca pada hari Ashura, ini 10 Muharram, baca berapa kali? Baca 7 kali sahaja. Kemudian dia kata dibacanya akan doa ini kemudian daripada 70 kali, nescaya tiada mengenai mati pada demikian tahun itu, dan jika hampir ajalnya tiada diberi taufik pada membacanya. Ini dia beritahu doa apa. Maka antara perkara yang mujarab yang boleh kita amalkan ialah kita baca pada hari Ashura sebanyak 7 kali. Kita baca hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita baca tu. Kemudian daripada tu kita baca satu doa. Kita baca pula, dia kata kemudian dibacanya akan doa ini, nanti dia beritahu doa apa kat belakang tu, kemudian daripada 70 kali, nescaya tiada mengenai mati pada demikian tahun itu, dan jika hampir ajalnya tiada diberi taufik pada membacanya, iaitu doa ini tadi yang dia beritahu tu, subhanallahi mil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinata arshi la malja'a wa la manja minallahi illa ilaihi subhanallahi adada syaf'i wal witri wa adada kalimatihi tamati kulliha as'aluka salamata birahmatika ya arhamar rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa huwa hasbi wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa sallallahu ala nabiyyina khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dia suruh kita baca itu. Makna selepas daripada kita baca hasbi Allah wa ni'mal wakil itu 7 kali pada hari Ashura, selepas tu kita baca pula doa ni. Dan demikian lagi setengah daripadanya daripada wirid-wirid yang boleh kita amal. Kata Al-Arif Billah Sayyid As-Sanusi, ini Imam Sanusi, pengarang bagi kitab Matan Sanusi tu, Matan Akidah Mubarahin yang orang nak panggil tu. Dia kata apa? Dia kata pada risalahnya yang bernama Mujarrabat. Dia kata dalam risalah yang nama dia, risalah tu risalah Mujarrabat. Nafa'ana Allah bi barakatihi, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi manfaat dengan keberkatan dia, keberkatan apa Syekh Sanusi tu. Dia kata apa? Barang siapa membaca akan doa ini pada tiap-tiap hari dan tiap-tiap malam, tiada mengenai akan dia akan orang tu anak panah dan tiada pedang, dan tiada mencapai akan dia akan orang tu mencapai daripada seteru suatu yang dibencinya, dan tiada mengenakan akan dia akan padah. Nak baca pedih pun boleh tu, tapi kita baca padah. Dan tiada mati selama ada ia membaca akan dia akan doa tadi tu. Cuma dia tak bagi doa apa. Maka jika dikehendak Allah akan sampai takdirnya, ini sampai ajal dia, nescaya dilupakan dia daripada membacanya, baca doa tadi tu. Maka doa dia mana? Dan iaitu ni elok ni, amalan yang boleh kita buat, kita baca ni untuk perlindungan diri, harta dan keluarga kita. Mana dia doa dia tu? Doa dia kata Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman daiman harastu nafsi wa ahli wa mali wa ma hadarani aw qaba anni bil hayyil qayyum alladhi la yamutu wa alja'tu zahri fi hifdhi dhalika lil hayyil qayyum wa asbahtu wa amsaytu fi jiwarillah alladhi la yuramu wa la yudamu wa la yustabahu wa fi dhimmatihi wa dhamanihi alladhi la yughfiru dhamana 'abdihi
واستمسكت بالعروة الوثقى ربي ورب كل شيء ورب السماوات والأرض. Cuma panjang lah. لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا على الله واعتصمت بالله وفوضت أمري إلى الله نعم القادر الله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ودوام ملكه ومداد كلماته لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Dia kata maka diulangkan fa'il tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim, yang tu ulang 7 kali. Cuma kita perhati ke dekat apa doa ni, tapi pada ayat tu, pada ayat laqad ja'akum tu, itu ayat Quran tu. Jangan kita pergi sambung pula. Mana kalau kita nak baca dia, kita baca sampai dekat wa midada kalimati, kita berhenti, lepas tu kita baca ayat Quran laqad ja'akum rasulun min anfusikum, surah At-Taubah ayat 128, tak salah saya. Yang tu ayat Quran tu. Jangan kita ni doa yang masuk sekali dalam Imam Sanusi sebut kot. Tak, doa dia tu cuma dimasukkan sekali dengan ayat Quran surah At-Taubah tadi tu. Baca berapa? Dia kata baca ulang pada fa'in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu tu, ulang sebanyak 7 kali. Maka yang inilah amalan yang boleh kita baca untuk perlindungan diri, keluarga dan harta kita. Baca ni. Cuma panjang lah. Tak apa, tak apa, baca lah. Kita tengok kitab, kita baca. Maka kalau kita ikut tertib, kita buat kesimpulan sikit. Kita habis dah bab wirid selepas sembahyang, dan tidak akan masuk pula tentang perbahasan solat berjamaah. Penting juga untuk kita bahas tentang perbahasan solat jemaah. Ada lagi kita nak bahas juga apa hukum orang perempuan main solat jemaah. Kita dah biasa dengar kan, orang perempuan kadang-kadang dia galak. Galak tu bukan dia gedik tu, mana kata dia teringin nak main masjid, tak pun nak main surau. Tapi apa hukum bagi orang perempuan main di surau tu, kecuali lah kalau ada kuliah-kuliah agama, tak apa. Ni dia main saja nak semayang di masjid. Mana kata dia seronok, dia kata aku nak pergi semayang di masjid, boleh main apa, boleh pahala 27 pahala. Itu macam mana, apa hukum dia? Nanti kita akan cerita lagi. Nanti kita akan cerita perbahasan tentang solat jemaah. Dan antaranya kita akan cerita tentang hukum semayang jemaah tu sendiri sekali, dan lagi pula hukum orang perempuan hadir main semayang jemaah. Dia bukan cerita hukum orang perempuan main mengaji kuliah agama ni. Dia pun kalau dia main mengaji kuliah agama, mana kata main mengaji fardu ain lah. Kalau ada ustaz main mengajak fardu ain, kalau lah suami dia tak boleh mengajak dia, suami dia kena izinkan dia untuk dia main mengaji di surau-surau di masjid ni. Tapi ni cerita ni semata-mata dia main sembahyang jemaah saja. Apa hukum dia? Nanti kita akan cerita tu. Cuma kita buat kesimpulan sikit daripada zikir-zikir tadi itu. Maka yang kita dah biasa buat selalunya, kita istighfar dulu 3 kali. Lepas tu kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu 10 kali kalau sembahyang lepas pada sembahyang subuh, sembahyang maghrib. Kalau sembahyang asar, lohor, isyak, kalau kita nak baca pun baca juga, baca 3 kali kita guru saya. Cuma dalam hadis sebut baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu 10 kali selepas pada maghrib dengan subuh. Kalau kita nak baca sembahyang lain boleh tak? Baca juga, baca pilah 3 kali. Cuma fadilat baca sebanyak 10 kali tu tak dapat lah. Tapi dapat tak fadilat baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah? Dapat lah, sebab kita baca zikir kan. Selepas tu kita baca Allahumma ajirna minan nar sebanyak 7 kali selepas daripada sembahyang subuh dan maghrib. Kalau sembahyang biasa ni kita baca sebanyak 3 kali. Lepas tu kita baca Allahumma antas salam sampai habis lah. Lepas tu kita baca Fatihah, kemudian kita baca ayat kursi, kemudian kita takbir, kemudian kita tasbih, tahmid dan kita takbir. Yang tu yang habis ringkas lah yang kita boleh buat. Kalau boleh jangan tinggal lah. Saya pesan untuk
tuan-tuan dengan diri saya sendirilah. Cubalah untuk kita ni kalau boleh selepas subuh dan maghrib amalkan yang tu. Mana kata lepas daripada sembahyang subuh tak pun maghrib kan. Dan yang eloknya lagi yang tadi kita baca hadis tadi tu, kita baca astaghfirullahalazim tu jangan kita beralih lagi kaki kita. Mana kata selepas kita baca astaghfirullah jangan beralih lagi, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu 10 kali. Lepas tu nak beralih kaki tak apa. Sebab apa? Sebab tadi hadis yang kita baca tadi tu, Nabi SAW selepas daripada sembahyang Nabi baca tu 10 kali, Nabi tak beralih kaki Nabi, selepas Nabi baca baru Nabi beralih. Kalau siapa-siapa yang beralih, kata guru saya, selepas daripada sembahyang tu dia baca tu tapi dia beralih kaki, dia cuma dapat fadilat baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tapi dia tak dapat fadilat yang Nabi kata dapat 10 kebaikan dan dilindung daripada 10 kejahatan dan diangkat darjat dia 10 kali. Yang tu dia tak dapat. Sebab berdasarkan hadis tadi yang kita baca tu. Cuma dapat tak fadilat baca? Fadilat baca dapat sebab baca zikir. Yang itulah sekurang-kurang yang boleh kita baca. Kemudian pada solat subuh dan maghrib dan yang lain-lain zikir yang kita baca tadi itu, kalau kita mampu kita cubalah untuk amal. Cuba untuk amal. Yang mana yang kita puasa kita boleh, kita amal. Dan kalau ikut amalan ni banyak, kita nak amal kan, kita cubalah amal sedaya yang kita boleh. Thumma qala wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Moga-moga apa yang kita sampaikan pada hari ini boleh kita ambil manfaat, kita sampaikan. Tambah-tambah zikir ni orang suka beramal, cubalah kita beramal yang mana kita mampu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna takwil wa hdina siratal mustaqim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.